Assalamualaikum dan salam sejahtera utama TVS 10 Januari 2021. Anda bersama saya Lukman Muhammad. Dan saya Jessica John. Ini antara tajuk-tajuk utama malam ini. Daerah Sibu dan Kuching diisytiharkan berstatus merah pada Ahad. Ia berikutan sejumlah 44 kes jangkitan tempatan dilaporkan di daerah Sibu dan 41 kes di daerah Kuching dalam tempoh 14 hari lepas. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak berkata terdapat 24 kes positif COVID-19 direkodkan pada Ahad. 7 kes dilaporkan dari daerah Kuching, masing-masing 5 dicatatkan di Miri dan Sibu, sementara 2 kes dicatatkan di Seri Aman. Manakala Bintulu, Samarahan, Sebauh, Selangau dan Serian masing-masing merekodkan 1 kes. Pertambahan kes tersebut menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 1,275 kes. Terdapat 5 kluster COVID-19 yang masih aktif di Sarawak, iaitu kluster Pasai Sibu, kluster Keranji Tabuan Kuching, kluster Basayap Miri, kluster Stutong Kuching dan kluster Mador Meradong. Perkhidmatan bot ekspres bagi laluan Sibu, Sarike, Tanjung Manis, Kuching ditangguhkan sementara sehingga dimaklumkan kemudian. Ini berikutan selepas Sibu dikategorikan sebagai zon merah COVID-19. Asisten Controller Lembaga Sungai-Sungai Sarawak Wilayah Sibu, Hatta Morshidi berkata, penangguhan perkhidmatan tersebut adalah atas inisiatif syarikat yang mengendali operasi perkhidmatan itu dan bukan atas arahan LSS. Menurutnya, syarikat tersebut juga sudah memaklumkan kepada LSS berhubung penangguhan perkhidmatan berkenaan. Malah notis telah ditampal di Terminal Penumpang Sibu untuk makluman orang ramai. Bagaimanapun katanya, perkhidmatan bot ekspres laluan ulang-alik Sibu Song Kapit Sibu masih lagi beroperasi seperti biasa. Sementara itu, setiap penumpang adalah diwajibkan mengimbas atau mencatat butiran peribadi dan suhu badan. Selain wajib memakai pelitup muka sebelum dibenarkan memasuki bot ekspres. Susulan peningkatan kes COVID-19 di daerah Sibu pada Sabtu, Majlis Perbandaran Sibu MPS mengambil tindakan proaktif dengan menutup pasar tamu mingguan Sibu. Penutupan itu berkuat kuasa 10 Januari 2021 sehingga tarikh diberitahu kelak. Menurut pengerusinya, Kaunselor Clarence Ting Ing Ho, penutupan tersebut berdasarkan prosedur operasi standard SOP ataupun peraturan di kawasan zon merah. Beliau turut mengingatkan warga Sibu agar terus kekal selamat dan mematuhi SOP yang telah ditetapkan selain berharap agar petugas barisan hadapan terus tabah dalam menguruskan pandemik ini. Sebanyak 115 penjaja dan peniaga pasar tamu mingguan Sibu dipindahkan dari Jalan Masyuri dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada Mac 2020. Tiada festival jualan sempena Tahun Baru Cina akan diadakan di Kenyalang Park tahun ini. Kata Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS, Datuk Wee Hong Seng. Pembatalan acara tahunan itu susulan perkembangan semasa COVID-19 yang semakin meningkat di Kuching. Beliau menjelaskan tinjauan dalam talian mendapati 86% memilih untuk tidak bersetuju mengadakan bazar Tahun Baru Cina. Bagaimanapun, beliau percaya orang ramai masih dapat merayakan festival Tahun Baru Cina dengan pelbagai cara lain meskipun bazar dibatalkan. Sementara itu, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Sri Dr. Sim Hui Yan mengingatkan orang ramai untuk mengadakan makan malam di rumah sendiri berbanding berkumpul di restoran. Beliau menggesa orang ramai untuk mengurangkan aktiviti luar buat sementara waktu. Usaha untuk membasmi kemiskinan di negeri ini perlu dipertingkatkan menerusi pendidikan di peringkat akar umbi. Dengan pendidikan, ia diyakini dapat mengubah nasib keluarga. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tunoping dalam wawancara akhbar tempatan berkata terdapat beberapa jenis kemiskinan.
Namun ia berpunca daripada kekurangan ilmu pengetahuan dalam kalangan masyarakat. Sehubungan itu, kerajaan tegasnya memberi penekanan mengenai aspek pendidikan dalam kehidupan yang sekaligus akan memberi kesan kepada pengurangan kadar kemiskinan. Dengan cara ini, kata Abang Johari, dapat mengubah nasib keluarga, malah telah terbukti apabila kejayaan dicapai seseorang individu yang bukan datang dari keluarga kaya tetapi mampu berjaya. Dalam pada itu, beliau menggesa golongan muda agar keluar dari zon selesa, sebaliknya sentiasa berusaha untuk memajukan diri. Sekiranya berpeluang untuk melanjutkan pelajaran di luar, ia harus disambut sebagai cabaran untuk terus berdaya saing. Malah kerajaan katanya turut bertanggungjawab menyediakan dana bagi mengembangkan pendidikan termasuk pembiayaan, pengajian menerusi bantuan beasiswa mahupun pinjaman. Ia secara tidak langsung menjadi nilai tambah kepada usaha untuk memperkasakan komuniti berpendidikan khususnya di Sarawak. Kerajaan komited untuk memastikan setiap projek rakyat yang dilaksanakan siap mengikut jadual yang ditetapkan. Malah pelaksanaan projek itu akan dipantau rapat menerusi maklum balas dalam mesyuarat koordinasi yang diadakan setiap bulan. Menteri Muda Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Pengguang Manggil berkata ia termasuk pemantauan pelaksanaan projek Jambatan Marudi dan beberapa projek lain. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Marudi menjelaskan mesyuarat tersebut diadakan dengan Jabatan Kerja Raya JKR Wilayah Utara, JKR Bahagian Miri dan Pegawai Daerah Marudi. Tambahnya, projek Jambatan Marudi dijadualkan siap pada tahun 2022. Kerja pembinaan di tebingan dan darat juga sedang dijalankan. Manakala kerja di bahagian sungai pula akan bermula apabila mesin menanam cerucuk tiba di tapak dalam masa terdekat. Pelaksanaan projek baik pulih dan naik taraf untuk semua jalan kampung di Marudi sedang dilaksanakan oleh JKR. Lain-lain projek rakyat pula sedang berjalan mengikut jadual. Kawasan Medan Selera Daro yang strategik akan dapat menarik lebih ramai pengunjung, lebih-lebih lagi dengan terbinanya astaka di kawasan berkenaan. Astaka tersebut akan digunakan untuk acara rasmi serta hiburan. Ahli Dewan Undangan Negeri Daro, Syafiee Ahmad berkata, projek ini dijangka siap sebelum Mac 2021. Perkara ini telah pun diserah tapakkan kepada pihak kontraktor yang telah berjaya melalui tender yang telah dikeluarkan oleh pihak Majlis Daerah Makuta Daro, dan insyaAllah kerja-kerja ini akan siap dilaksanakan dalam bulan Februari ini. Dengan siapnya sebuah astaka mini nanti yang merupakan astaka pelbagai guna, dan ini akan memberi kemudahan tambahan kepada masyarakat di Daro. Begitu juga dengan agensi dan juga mana-mana pertubuhan yang ingin melaksanakan aktiviti di persekitaran ini. Katanya lagi, peruntukan RM450,000 untuk projek itu telah diluluskan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Terdahulu, projek pemasangan jubin, kerusi dan meja di Medan Selera tersebut telah disiapkan dengan peruntukan RM250,000 di bawah projek transformasi luar bandar. Fasiliti sukan di kawasan Tasik Biru akan terus ditambah baik dan dipertingkat. Ahli Dewan Undangan Negeri Tasik Biru, Datuk Henry Heriginep berkata, ia bagi memberikan kemudahan infrastruktur yang lengkap dan kondusif kepada komuniti setempat. Jelasnya, gelanggang futsal bakal dibangunkan di kampung-kampung di kawasan Tasik Biru yang belum memiliki fasiliti sukan tersebut. Selain itu, katanya padang bola sepak sedia ada akan dinaik taraf. Ia bertujuan untuk memastikan masyarakat setempat di kawasan itu aktif dalam mengamalkan aktiviti yang sihat. Katanya lagi, terdapat kampung sudah memiliki dewan yang sesuai digunakan untuk sukan badminton dan pelbagai aktiviti lain. Bagaimanapun, tegasnya, golongan belia harus proaktif dalam memohon peruntukan bagi penganjuran seumpama itu pada masa depan. Bersua kembali.
Orang ramai dinasihatkan untuk tidak melakukan pembelian panik susulan pengumuman khas Tan Sri Muhyiddin pada Isnin ini berhubung situasi COVID-19 yang menunjukkan tren peningkatan. Ini kerana ia boleh memberi kesan kepada kekurangan bekalan barangan keperluan dalam pasaran. Dalam pada itu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HAP, Datuk Seri Alexander Nantalinggi memberi jaminan bekalan barangan keperluan mencukupi malah mampu untuk menampung keperluan secara berterusan. Jelas beliau pihaknya maklum mengenai situasi pembelian panik yang berlaku di beberapa kawasan di negara ini. Bagaimanapun ujarnya, hasil pemantauan mendapati semua premis perniagaan di peringkat pengilang, pemborong dan peruncit masih beroperasi seperti biasa. Situasi itu juga menyumbang kepada kestabilan dan keberadaan barangan keperluan di dalam pasaran. Justru beliau menegaskan situasi bekalan barangan di dalam pasaran adalah terkawal. Orang ramai diminta untuk tidak menyebarkan maklumat tidak sahih mengenai spekulasi pelaksanaan semula Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Demikian penegasan Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Beliau berkata penyebaran maklumat di media-media sosial itu hanya akan menyebabkan perkara luar jangkaan seperti pembelian panik. Beliau menyeru orang ramai agar tidak mudah terpengaruh dengan kabar angin di media sosial. Sebaliknya kekal tenang dan tunggu sebarang pengumuman yang sahih daripada pihak kerajaan. Beliau berkata kerajaan sentiasa mengambil kira pelbagai aspek dalam pendekatan menangani penularan pandemik COVID-19 termasuk kesihatan dan keperluan aktiviti ekonomi. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah melahirkan kebimbangan mengenai peningkatan jumlah kes kematian akibat COVID-19 dalam negara sejak kebelakangan ini. Katanya sebanyak 71 kes kematian akibat pandemik itu direkodkan setakat 9 hari dalam tahun baharu ini. Menerusi perkongsian Twitternya, beliau berkata angka tersebut yang tertinggi berbanding kurang daripada 100 kematian dicatatkan dalam 9 bulan pertama tahun lepas. Setakat Sabtu, Malaysia mencatatkan jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 sebanyak 542 kematian atau 0.41% daripada jumlah keseluruhan kes sebanyak 133,559 kes. Malaysia merekodkan kes kematian harian tertinggi akibat COVID-19 iaitu sebanyak 16 kematian pada Jumaat lepas. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mustafa Mohamad disahkan positif COVID-19. Menurut kenyataan pejabatnya pada Ahad, beliau memperoleh keputusan ujian saringan pada malam Sabtu selepas menjalani ujian tersebut pada 11 pagi sejurus tiba di Kota Baru dari ibu negara. Beliau telah dimasukkan ke Hospital Raja Perempuan Zainab II di Kota Baharu, Kelantan pada jam 10.30 malam dan keadaannya dilaporkan stabil. Mustafa memohon maaf atas kesulitan yang timbul akibat daripada perkara ini dan memohon agar semua pihak berdoa agar segala urusan dipermudahkan. Menurut kenyataan itu, Menteri berkenaan menjalani ujian saringan COVID-19 pada 1 Januari lepas namun keputusannya negatif. Angkatan Tentera Malaysia ATM bersiap siaga mewujudkan Hospital Medan bagi pesakit COVID-19 sekiranya berkeperluan. Panglima ATM Jeneral Tan Sri Afendi Buang berkata, Hospital Medan terbesar buat masa ini terletak di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang, MAPS. Ia boleh memuatkan sebanyak 10,000 katil. Tambahnya, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM berkemungkinan menambah lagi Hospital Medan jika peningkatan kes berterusan dan sekiranya MAPS tidak dapat menampung pesakit COVID-19. Buat masa ini, ATM bekerjasama dengan KKM bagi menentukan keupayaan Hospital Medan dapat membantu serta menampung keperluan semasa. Sementara itu, mengulas mengenai situasi banjir yang sedang melanda beberapa buah negeri, beliau berkata ATM sedia menambah jumlah anggota dan aset. Berdasarkan keadaan semasa, jumlah anggota dan aset-aset mencukupi iaitu kira-kira 4,900 anggota dan juga 1,015 pelbagai aset ATM.
Kerajaan mengakui sukar untuk menampung keperluan pesakit di hospital sekiranya kes positif COVID-19 mencecah lebih 5,000 kes sehari. Bagaimanapun, kerajaan berusaha sedaya upaya untuk mengelak kes meningkat sehingga ke tahap itu. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, setakat ini kerajaan masih mampu menampung pesakit walaupun kes sudah mencecah 2,000 hingga 3,000 sehari. Apa yang penting katanya, kerjasama semua pihak adalah perlu bagi memerangi COVID-19 sekaligus mampu melandaikan graf. Sementara itu, mengulas mengenai kemungkinan tambahan pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 di beberapa negeri, beliau berkata perkara itu akan dibincangkan. Mereka yang dikuarantin semasa tempoh pandemik COVID-19 boleh membuat tuntutan kuarantin di MySalam dan akan dibuat secara one-off. Kru MySalam Kuching Sarawak Shelna Hari berkata, mereka yang layak boleh mengunjungi kios berdekatan ataupun melayari portal MySalam di www.mysalam.com.my. Amount yang boleh diklaim sebanyak 700 bersamaan dengan 14 hari kuarantin. Kepada yang kuarantin, untuk klaim kuarantin hanya untuk sekali seumur hidup. Kalau dah sekali klaim, boleh sekali jatnya akan berulanglahnya untuk sekali seumur hidup klaim. Syarat memohon mestilah penerima bantuan sara hidup berumur 18 sampai 65 berkahwin, 18 sampai 65 OKU dan 40 hingga 65 bujang. Tambahnya, mereka masih boleh memohon biarpun kuarantin tersebut dilalui pada tahun lepas. Cara memohon juga adalah mudah dengan mengemukakan beberapa dokumen berkaitan. Caranya mudah saja. Kalau klaim kuarantin tu hanya memerlukan surat Annex 17 dan 14 untuk klaim kuarantin lah. Kalau yang ada admit hospital ya memerlukan surat discharge note. Pasti kalau yang ada kena sakit kritikal boleh upload borang sendiri melalui online. Kalau ada lebih lanjut sikit boleh rujuk kami orang di kios Hospital Umum Sarawak. Gambar yang tular di media sosial menunjukkan keadaan pusat kuarantin di Dewan Suara Sibu adalah tidak benar. Perkara berkenaan telah disahkan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana bahagian Sibu. Menurut jawatan kuasa itu, pusat kuarantin yang ditularkan terletak di tempat lain dan bukan di Sibu. Beliau menyatakan kekecewaan terhadap sikap tidak bertanggungjawab individu yang menimbulkan rasa panik dalam kalangan orang ramai. Untuk makluman, penduduk Rumah Panjang Pasai Sibu yang dilaporkan positif COVID-19 dikuarantinkan secara ketat. Bersua kembali. Terima kasih meneruskan kesertaan anda bersama kami. Pasukan mencari dan menyelamat SAR pesawat Sriwijaya Air yang terhempas di perairan Kepulauan Seribu Indonesia mula menemukan serpihan pesawat dan enjin serta barangan penumpang. Operasi pencarian kini memberi fokus mendapatkan kotak hitam pesawat selepas koordinat pesawat yang terhempas itu dikenal pasti. Panglima Tentera Indonesia TNI Hadi Jahjanto dalam siaran media berkata pasukan SAR telah mengenal pasti kotak hitam itu di satu koordinat yang berada pada kedalaman 23 meter di perairan berkenaan. Setakat pukul 4 petang Ahad, sebanyak 5 bungkusan cebisan-cebisan mayat telah dihantar ke Rumah Sakit Polis Indonesia di Kramat Jati. Ketua Rumah Sakit berkenaan Asif Hendra Diana di petik agensi berita Antara berkata pihaknya juga sedang mengumpul DNA anggota keluarga para penumpang pesawat berkenaan. Pesawat Boeing 737-500 Sriwijaya Air itu terputus hubungan selepas berlepas dari Jakarta menuju Pontianak sebelum terhempas di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta pada Sabtu. Penerbangan Sriwijaya SJ182 itu membawa 62 penumpang termasuk 12 anak kapal. Baik, kita beralih kepada perkembangan sukan. Usaha mencari bakat baharu sukan terus dipergiatkan dalam melahirkan lebih ramai atlet kompetitif. Karnival Sukan Pencarian Bakat Baharu 2021 Anjuran Perbadanan Sukan Sarawak yang diadakan di Dewan SJK Chunghua Batu Kawah baru-baru ini ternyata menjadi platform penting penilaian bakat pelapis. Sukan Gusti Lengan dan Spartan antara yang diketengahkan dalam karnival tersebut.
Menurut jurulatih Gusti Lengan Premier 101, Dominic Johnny, karnival itu dianjurkan bagi mencari bakat baharu khususnya dari kalangan anak muda dalam sukan Gusti Lengan untuk diasah menjadi pelapis sukan tersebut pada masa akan datang. Selain itu, antara inisiatif lain untuk menjayakan matlamat itu adalah menubuhkan kelab Gusti Lengan di setiap sekolah sekitar daerah Kuching dan Semerahan. Setakat ini perkembangan Gusti Lengan di Sarawak, kita lebih meneraskan pencarian bakat baru pada usia yang muda, terutama di bangku sekolah. So, apa yang kita sedang usahakan sekarang ini adalah school project. Kita mau masuk ke sekolah-sekolah untuk menubuhkan kelab Gusti Lengan bagi setiap sekolah. Katanya karnival itu dilaksanakan mengikut prosedur operasi standard SOP yang ketat seperti saranan Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Sementara itu, atlet Gusti Lengan Sarawak Muhammad Syafiq Abdullah bermatlamat untuk mewakili negeri ke peringkat kebangsaan dan seterusnya ke peringkat antarabangsa dalam tempoh 5 tahun akan datang. Perancangan saya dalam masa 5 tahun sebagai seorang pula yang baru dalam arm wrestling, saya ingin mencapai ke peringkat paling tertinggi iaitu peringkat dunia. Tetapi pada tahun ini saya akan target untuk memenangi National Championship di Selangor sebagai salah seorang wakil daripada Sarawak. Dan jika saya memenangi peringkat kebangsaan tersebut, kemungkinan besar saya akan pergi ke peringkat antarabangsa untuk mewakili Malaysia. Jadi dalam jangka masa 5 tahun, saya target saya akan menjadi salah seorang atlet yang digeruni di dunia. Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Sports Corporation SSC, Dr. Ong Kong Swee ketika dihubungi memberitahu bahawa sukan ini mempunyai potensi tinggi untuk berkembang lebih jauh dan pihak SSC akan terus memberikan sokongan serta bantuan yang sewajarnya. Kami daripada SSC pun membantu mereka untuk memastikan kejohanan tertentu jugalah. Sementara itu, Karnival Pencarian Bakat Baharu 2021 Sukan Gusti Lengan dan Sepatan yang diadakan pada Sabtu menampilkan Brandon Teng sebagai juara keseluruhan. Brandon menjuarai kategori senior lelaki kurang 78 kg lengan kanan dan merangkul tempat kedua bagi kategori senior lelaki kurang 78 kg lengan kiri. Manakala kedua-dua kategori wanita lengan kanan dan lengan kiri dimenangi oleh Salina Asim. Bagi sukan Spartan pula, Zulkarnain Zaidin tampil juara dengan catatan masa 2.53 minit menerusi acara 100 Box Jump Over 24. Karnival yang diadakan di Dewan SJKC Chunghua Batu Kawak itu telah disertai 81 peserta sukan Gusti Lengan, manakala acara Spartan pula menyaksikan 120 peserta. Baik, laporan itu tadi mengakhiri utama TVS malam ini. Teruskan kesihatan anda bersama kami di saluran Astro 122. Saya Jessica John. Dan saya Lukman Muhammad. Salam hormat dan selamat malam.